Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua pemimpin Live Wave dari Senaran dan tim champion. Begitu juga kepada pemimpin sidelines ya, seperti Miss Wendy, seterusnya ahli-ahli Live Wave yang lama dan yang pertama kali menghadiri majlis seminar pada malam ini. Saya, Datin Julia Aini, adalah moderator anda pada malam ini. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi di Majlis Ilmu Live Wave di mana kita berpeluang ya untuk meletakkan diri kita di tempat yang betul pada ketika yang sesuai, di mana sekarang ni pandemik corona ataupun COVID-19 sedang berleluasa, dan juga dengan produk yang tepat ya. Malam ini kita akan membongkar kuasa teknologi Live Wave yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kecantikan, usia panjang dan nikmat kesihatan. Hadirin hadirat sekalian, kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Untuk itu, bagi menambah keberkatan majlis pada malam ini, marilah kita memulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan perempuan, kita merasa sungguh bertuah kerana penceramah kita pada malam ini adalah seorang yang hebat, yang luas pengalamannya dalam bidang stem cell dan lain-lain. Berkelulusan Diploma in Science UiTM Shah Alam pada tahun 1975, seterusnya pada tahun 1977, beliau telah berjaya memiliki segulung ijazah Bachelor of Science in Plant and Soil Science di University Tennessee, Amerika Syarikat. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran Master of Science in Agriculture di West Virginia University, USA, Amerika Syarikat pada tahun 1979. Beliau mempunyai pengalaman kerja yang sangat luas dan luar biasa juga ya. Beliau menjadi pensyarah di UiTM dari tahun 1979 hingga 1980. Kemudian, beliau telah menyandang jawatan pengurus di Sime Darby Plantation pada tahun 1981 hingga 1989. Bertugas di Master Incorporation USA sebagai Business Manager dari tahun 1990 hingga 1996. Kemudian beliau beralih tugas ya di Tongkah Information Resources sebagai pengurus besar dari tahun 1997 hingga 1998. Kemudian memegang jawatan Project Director di Sotelgri, West Africa pada tahun 1999 hingga tahun 2000. Seterusnya, beliau bertugas di DRB Highcom sebagai General Manager pada tahun 2001 hingga 2008. Akhirnya, beliau menyandang jawatan CEO, Director di PAMX Siemens Sdn Bhd dari tahun 2009 hingga sekarang. Beliau juga adalah Program Manager dan juga part-time lecturers di Razak Faculty of Technology dan Informatics UTM Kuala Lumpur. Tu dia, panjang lebar dia punya biodata penceramah kita pada malam ini. Beliau akan membicarakan Live Wave Kembalikan Nikmat Sihat. Dipersilakan Encik Muhammad Nur bin Syamsuddin, Live Wave Manager, untuk membentangkan ceramahnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datin Julia. Selamat malam, selamat petang kepada para hadirin sekalian, Puan Sophie, sahabat-sahabat kita di member-member dan ahli-ahli kumpulan champion dan sinaran, pegawai-pegawai tinggi, Live Wave dan sebagainya. Saya mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak mulakan share screen. Dia nampak? Nampak ya? Nampak. Okey. Zumina hari ini 7 Februari 2022. Saya sebelum saya mulakan, saya nak mengucapkan kebanggaan saya dan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Sofia yang telah begitu berani dan begitu hebat sekali berhujah di pentas global semalam, menceritakan tentang pengalaman beliau dan perjalanan beliau di dalam live wave ini. Dan kita sangat bangga mempunyai seorang pemimpin atau leader yang berkaliber, dan diharap yang lain-lain semua boleh mengikuti jejak beliau, menunjukkan keberanian dan kesanggupan untuk berhujah di pentas yang besar. Saya mulakan dengan membuat kenyataan bahawa live wave tidak bertujuan membuat diagnosis, merawat, menyembuh atau mencegah penyakit atau keadaan perubatan. Semua isi kandungan dan kenyataan di dalam slide ini adalah berbentuk umum dan disediakan sebagai informasi sahaja. Live wave tidak membuat sebarang tuntutan perubatan. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang mempunyai masalah kesihatan, sila dapatkan nasihat doktor. Tajuk yang saya pilih malam ini ialah bicara live wave, kembalikan nikmat sihat. Dimasukkan gambar di sini bahawa apakah itu sihat. Sihat ialah sihat dari segi otak, paru-paru, perut, tubuh badan, otot, sendi dan sebagainya, dan apa-apa yang terkandung dalam badan kita. Kenapa dipilihkan tajuk ini ialah kerana saya teringat atas satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sabda Rasulullah mengatakan dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai dengannya ialah nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Lalai di sini bererti ialah lupa, ataupun kita tidak sedar dengan sengaja atau tidak sengaja kita lupa tentang apakah nikmat yang kita rasa semasa kita sihat. Okey. Tapi kita boleh ingat sekiranya kita mempunyai rasa gusar atau gundah gulana atau kecewa atau kosot ataupun sakit, kita boleh masih merasa lagi apakah perasaan itu, dan rasa cemas atau lemas, kita boleh merasakan perasaan yang ini, ataupun kita perasaan menyesal dan sebagainya. Jadi perasaan-perasaan ini bila kita merasa, bila kita terjadi kepada kita waktu itulah baru kita sedar bahawa nikmatnya untuk merasa sihat. Nikmatnya bila kita sakit baru kita akan terasa bahawa nikmat sihat itulah penting untuk kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, maka kita perlukan mendapatkan perasaan yang begini, iaitu perasaan kita gembira, sihat, dan kita begitu bersyukur sekali dapat menikmati kesihatan. Kerana dengan kesihatan kita dapat menjalankan aktiviti riadah untuk lebih menyihatkan tubuh badan kita. Kita dapat menjelajah, melihat keindahan dunia, bumi yang ciptaan Allah ini, dapat membuat perkara-perkara yang mencabarkan diri kita, membanjak gunung dan sebagainya, dapat melakukan aktiviti di samping kita melakukan tugas kita bekerja menjadi seorang pemimpin atau menguruskan kerjaya kita. Dan sihat memberi kita keupayaan untuk mengecapi keindahan nikmat ini yang kita perlu dalam hidup kita. Yang paling penting ialah nikmat sihat yang dapat kita bersujud kepada Allah SWT, memohon doa dan bersyukur kepadanya. Sekiranya kita tidak sihat, kita terlantar di atas katil, kita tidak boleh duduk, kita tidak boleh berbaring, kita hanya boleh berbaring dan duduk di kursi roda, maka kita tidak dapat menikmati untuk kita bersyukur dan bersujud kepada Allah. Untuk sihat kita boleh melakukan ini. Daripada berat badan yang begitu berat yang kita tidak ingini, kita boleh menguruskan badan kita hingga ke tahap yang kita ingini. Tetapi berapa ramaikah manusia
yang boleh sanggup, yang boleh bertahan untuk menguruskan badan dengan apa cara sekalipun, sama ada dia berpuasa, diet, program dan sebagainya, bersenam dan sebagainya. Manusia tidak akan dapat bertahan dengan sendirinya. Hanya segelintir sahaja yang dapat melakukan ini, dengan memakan makanan yang sihat-sihat, yang lazat-lazat, yang penuh dengan protein, melakukan senaman-senaman, meminum minuman yang berkhasiat dan juga mengambil suplemen-suplemen. Ini semua boleh membantu kita untuk menyihatkan badan. Tetapi kita keliru. Apakah ubat-ubatan atau suplemen-suplemen yang boleh betul-betul membantu kita? Adakah ini yang kita beli di gedung-gedung farmasi, benda itu terselamat, atau ada dikawal, atau dimasukkan bahan-bahan terlarang yang boleh mencederakan kita, yang boleh membinasakan kita, yang boleh memudaratkan kesihatan kita? Maka kita keliru. Kita mestilah mencari satu benda ataupun satu kaedah yang lebih selamat. Tetapi dalam kita mencari, kita makin lama makin berusia, makin lama umur kita makin meningkat, kita makin bertambah tua, daripada bayi menjadi kanak-kanak dan terus kepada dewasa, remaja, dan badan kita pun bertukar, fizikal kita pun bertukar menjadi lebih gemuk dan lebih organ-organ dalaman pun yang kita tidak tahu makin lama makin melorot hinggalah kita menjadi tua, membongkok dan sebagainya. Proses ini adalah fitrah manusia yang tidak akan menunggu masa. Dia akan berlalu. Setiap detik kita bernafas, setiap detik kita memejam dan menjelekkan mata, kita akan beredar daripada zaman kecil, zaman muda, zaman bayi, ke zaman kanak-kanak, ke zaman remaja dan hinggalah ke peringkat tua, sekiranya kita tidak dijemput oleh malaikat untuk kembali bertemu Yang Maha Kuasa. Jadi dalam perjalanan ini kita tahu betapa sihatnya kita di sini, betapa sihatnya kita di sini, riang riang yang kita di sini, gembira, begitu bertenaga yang kita di sini. Tetapi kalau sampai di sini, apa sudah jadi kepada kita? Adakah kita akan boleh bertahan sihat ataupun kita akan menjadi sakit dan merana? Dapatkah kita kembalikan sekiranya kita telah tua, bertukar wajah begini, dapatkah kita kembalikan wajah kita kepada rupa yang muda begini? Dapat kita membelakangi masa, mengundurkan masa supaya kita walaupun tua tetapi masih remaja dari segi tenaga, dari segi kesihatan. Dapatkah kita melakukan ini semua? Mahukah kita melakukan ini semua? Ya, kita mahu. Tapi apakah caranya yang kita boleh lakukan semua ini? Kita perlu faham tentang the human body, the organ system. Apakah tubuh kita ini, apakah yang menghasilkan tubuh kita ini, apakah yang terkandung dalam tubuh badan ini yang diselimuti oleh kulit ini? Kita tidak dapat melihat apakah ini dalamnya ciptaan Allah yang begitu hebat, kita tidak dapat tahu kalau tidak melihat dari segi dalam. Tetapi disebabkan ilmu yang telah kita ada sekarang ini, di zaman ini, kita dapat melihat apakah yang ada di dalam tubuh badan kita. Tapi kita tidak dapat menyelam hati kita. Itulah satu hati manusia kita tidak dapat membaca. Tapi kita dapat melihat secara fizikalnya apakah yang ada dalam tubuh badan kita. Yang pertama sekali, kita ada sel. Sel ataupun ialah unit-unit kecil yang membina tubuh kita. Dalam tubuh kita ada 40 trilion sel-sel begini. Setiap sel ialah unik, mempunyai karakteristik atau sifatnya sendiri, mempunyai DNA-nya sendiri, mempunyai tugas-tugasnya sendiri. Dan tidak setiap satu sel adalah beza dengan sel lain dari segi DNA-nya dan sebagainya. Ialah sebagai satu community atau satu perkampungan di mana tiap-tiap satu organel di dalam badan ini, dalam sel ini melakukan tugas-tugas tertentu bagi membina badan kita. Kerana sel-sel ini akan bercantum menjadi tisu-tisu yang tertentu. Tisu-tisu inilah yang akan berbentuk organ kita. Organ-organ inilah yang akan berfungsi di dalam sistem badan kita. Di sini kita nampak daripada sel menjadi tisu, tisu ini menjadi
usus menjadi perut, bukan di usus ya, menjadi perut. Ini perut kita. Perut kita terletak di dalam sistem pencernaan, di mana perut kita akan bersambung dengan usus besar, usus kecil dan seterusnya kepada excretion. Dan ini salah satu sistem yang ada dalam organism tubuh badan kita, dipanggil organism. Dan dalam tubuh badan kita terdapat 13 sistem-sistem yang sebegini, sistem-sistem besar. Tidak termasuk sistem-sistem kecil seperti sistem pendengaran, sistem penglihatan dan lain-lain, sistem-sistem kecil. Yang besar-besarnya termasuklah seperti yang pertama ialah sistem musculoskeletal system. Skeleton kerangka tubuh badan kita yang dibina oleh tulang-tulang. Kalau satu tulang ini tak ada, maka kita akan merana. Kita tidak akan berfungsi sebagai manusia yang penuh sifat. Tiap-tiap satu tulang walau sekecil mana pun adalah paling mustahak. Sekiranya tulang ini patah atau retak atau rosak, kita tidak akan boleh berjalan. Dan tulang-tulang ini pula diselaputi dengan otot-otot. Otot-otot yang membuatkan dia boleh bergerak dan sebagainya. Dan otot-otot ini pun kalau dia rosak, kalau dia koyak atau cedera, kita tidak akan boleh berfungsi. Apakah penyakit-penyakit yang boleh kita dapati daripada kerosakan kerangka tulang ataupun dan juga sistem otot ini ialah seperti arthritis, sclerosis, gout, fracture, retak dan sebagainya. Dan juga penyakit-penyakit daripada otot ialah seperti muscular system, seperti fibromyalgia, tendinitis, multiple sclerosis dan sebagainya. Jadi kita perlu menjaga setiap bahan di dalam tubuh ini, tulang kita dan otot kita, supaya kita tidak mendapat penyakit-penyakit yang macam ini. Ini satu sistem. Sistem yang lain ialah sistem pernafasan. Pernafasan ialah daripada hidung, lubang hidung, saluran hidung, kepada pharynx, kepada larynx, kepada trachea, kepada bronchus dan juga lungs ataupun paru-paru. Dan ini sistem ini bercantum, bekerja satu sama sendiri, support satu sama sendiri, di mana kita dapat bernafas, menarik masuk oksigen dan mengeluarkan carbon dioxide. Dan ini juga perlu dijaga. Daripada kecil jantung kita begitu bersih, begitu murni. Tetapi paru-paru kita bersih dan begitu murni, tetapi apabila kita dewasa, pencemaran menyebabkan kita leka dan alfa, tidak menjaga kesihatan ini, maka penyakit yang boleh menjangkiti kita sebab di paru-paru ialah alergi, sinusitis, laryngitis, bronchitis, emphysema, asma, fibrosis dan lain-lainnya. Boleh baca di sini, termasuklah sleep apnea, tuberkulosis dan juga apa-apa lagi penyakit-penyakit pernafasan. Sistem yang lain ialah circulatory. Circulatory adalah sistem pendarahan, sistem perjalanan pendarahan yang kita tidak dapat membaca, melihat dengan mata kaca kasar. Sistem ini mengenai hati dan juga jantung dan juga blood vessel ataupun saluran darah. Jantung kita berdegup lebih kurang 100,000 kali sehari, iaitu 60 hingga 80 degupan seminit. Ia mengepam atau mempampkan sebanyak 1.5 gallon atau 6.8 liter darah setiap minit yang mengalir. Kalau kita cantumkan, hubungkan semua urat-urat di saluran darah ini ialah sebanyak 60,000 batu ataupun 97,000 kilometer blood vessel dalam badan kita. Kita tidak dapat percaya kalau kita diberitahu begini, maka tidak mungkin urat-urat saluran darah kita ini boleh sepanjang 90,000 kilometer. Dalam tubuh badan kita tidak kira-kira besar mana tubuh badan kita, tinggi ke 6 kaki, 7 kaki, 5 kaki, 4 kaki ke orangnya, jumlahnya tidak akan kurang. Ialah sebanyak ini, dan jantung kita berdegup sebanyak itu. Banyak dia bekerja setiap hari tanpa henti, dan kalau kita tidak menjaganya, maka penyakit yang begini akan menghantui kita. Coronary bypass surgery, heart replacement, pacemaker, transplant, heart diseases, hypertension dan sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit yang boleh menjangkiti kita. Sistem digestif, sistem perut, pencernaan. Satu lagi sistem yang ada tubuh badan di sebalik sistem kerangka, sistem otot dan pernafasan, sistem darah. Ada lagi sistem ini yang boleh duduk dalam badan kita sekecil ini, di mana ia mengandungi oral cavity, mulut, masuk ke esophagus, kepada perut. Dan ada di situ, ada small intestine, ada liver dekat situ, ada hati kita dekat situ.
Dan pencernaan di sini, pencernaan sini dia akan, apabila kita makan, di sinilah dia akan diproses, di mana zat-zat kita akan diserap masuk, di mana banyak bahan-bahan buangan akan dibuang. Jadi dia bekerja, sentiasa bekerja, dan kita pun tidak dapat bekerja seperti dia bekerja. Begitu telitinya, begitu tepatnya setiap yang berfungsi, setiap bahan organ-organnya tahu saja apa yang nak dilakukan. Tetapi sekiranya ia rosak, ia tercemar, ia tercedera, maka inilah penyakit-penyakit akan menyerang kita. Gastritis, pankreatis, kita selalu dapat gastrik, kita selalu dapat hepatitis, liver cancer dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit menakutkan kita kalau kita tidak menjaga kesihatan. Sistem urinary, satu lagi sistem yang ada dalam badan kita, iaitu sistem yang mengandungi kidney ataupun ginjal, uretra, saluran untuk kencing, bladder untuk mengandungkan air buangan kita, kencing kita dan sebagainya. Sistem ini pun bekerja setiap hari. Setiap hari kidney kita atau ginjal kita proseskan 200 liter darah untuk ditapis, dan sebanyak 2 liter akan dikeluarkan daripada badan kita. Sistem lebih ini yang ada dalam badan kita begitu hebat, boleh melakukan kerja ini. Orang-orang dewasa boleh mengeluarkan sebanyak 1.42 liter air kencing sehari. Penyakit yang boleh menyerang kita ialah penyakit seperti nephrosis, penyakit ginjal, penyakit bladder cancer, uteritis dan sebagainya. Walaupun kencing malam dan sebagainya adalah penyakit yang perlu dianggap penyakit, bukan satu habitnya. Sistem nervous system, sistem saraf kita, ini pun begitu rumit, begitu hebatnya ciptaan yang dibuat dalam badan kita, di mana yang mengandungi otak, fungsi otak yang paling penting untuk kita, spinal cord dan nerves. Otak dan spinal cord dah dipanggil central nervous system, sama malaikat yang lain itu sebagai nerve atau saraf-saraf lain, dan ganglion adalah dipanggil peripheral nervous system. Kalau kita tidak ada ini, kita tidak boleh berfungsi langsung, kita tak boleh bergerakkan badan, walaupun untuk mengelipkan mata kita tak boleh melakukannya sebab kita tidak ada saluran saraf ini. Dan penyakit-penyakit yang boleh menyerang kita ialah seperti Parkinson disease, paralysis, palsy, trombosis dan lain-lain, polio, meningitis, spinal cord, nerves, epilepsy, seizure dan sebagainya, boleh baca di sini. Headache, migraine dan sebagainya daripada sistem kerosakan saraf. Limpatik, ini adalah sistem kekebalan manusia. Manusia pun ada kekebalannya sendiri. Di mana limpatik adalah red bone marrow, thymus, lymphatic vessel dan sebagainya. Lymph nodes ataupun node sini, kumpulan-kumpulan ketulan-ketulan ini ialah dia berfungsi untuk mengeluarkan sel-sel immunity untuk melawan infection dalam badan kita. Maka inilah penting dia mengawal badan kita sendiri boleh mengenyahkan barang-barang bahan-bahan luar daripada masuk seperti bakteria dan sebagainya. Dia sendiri dapat menjadi pendinding dan dapat menentang apa-apa infection yang masuk dalam badan kita. Dan sistem ini sistem pertahanan ataupun Kementerian Pertahanan di dalam badan kita. Dan kalau kita salah satu daripada sistem ini rosak, maka kita akan mendapat masalah seperti anemia, leukemia, tuberculosis, lymph node Hodgkin disease dan sebagainya. Dan sistem yang satu lagi adalah sistem endokrin, di mana kita punya gland, hormon-hormon kita dikeluarkan, thyroid gland, pituitary gland, hypothalamus, pineal gland. Ini semua adrenal gland, pancreas mengeluarkan insulin dan sebagainya adalah satu sistem yang kita jarang dengar tetapi paling mustahak. Semua gland ada di dalam badan tubuh kita ini. Sekiranya salah satu dia punya rosak ataupun tercemar, maka kita akan mendapat penyakit seperti hypoglycemia, type 1 dan type 2 diabetes dan lain-lain. So betapa pentingnya kita mengetahui sistem tubuh badan kita untuk kita berjaya, untuk kita dapat mengawal kesihatan kita. Dan sistem yang terakhir ialah sistem integumentary ataupun sistem kulit kita. Ini adalah kulit kita di mana kita ada beberapa lapisan sebelum kita daripada kulit luar, epidermis kepada dermis, pada adipose layer, lemak di bawah ni, dan
kita nampak kulit kita begitu nipis, tetapi di antara nipisannya itu terdapat urat saraf, dapat hair follicle, dapat bedah darah, dapat macam-macam lubang untuk keluarkan keringat dan sebagainya, lemak-lemak isi dan sebagainya. Maka ini adalah ciptaan yang selalu kita anggap sebagai tidak penting, tapi skin ataupun kulit adalah satu organ yang besar, yang paling besar di tubuh kita, yang sangat mustahak, dan kita perlu jaga supaya kita tidak dijangkiti penyakit seperti acne, dermatitis, eczema, hives, lupus, psoriasis dan sebagainya. Kulit kita ini daripada ujung rambut kepada ujung kaki. Rambut adalah sebahagian daripada sistem kulit, dan ini adalah yang kita nampak di luaran yang membungkus badan kita. Dan apa yang menyebabkan kita sakit? Inilah musuh-musuh kita yang buat kita sakit. Virus, bakteria, prion, fungus. Ini saya tak boleh. Helminth, tak tahu apa dia. Toksin, parasite. Semua inilah musuh-musuh kita yang kita dapat dari mana? Daripada udara, satu. Daripada makanan kita, dua. Daripada pernafasan kita, tiga. Daripada apa-apa bahan yang kita ambil, kita punya lifestyle, habit kita punya cara hidup kita, tidur kita, makan kita, minum kita, senaman kita, semuanya akan menyebabkan, kalau kita lalai, akan menyebabkan penyakit-penyakit. Patogen ini akan memasuki tubuh badan kita dan akan mencederakan kesihatan organ dalaman kita, yang mana kita tidak nampak di mana jangkiti itu berada. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Maka kita perlulah, bila kita sakit, kita perlulah pergi berjumpa doktor. Apa doktor akan buat? Doktor akan menganalisa badan kita, dia akan melihat badan kita, dia akan menguji darah kita, dia akan buat X-ray atau MRI atau CT scan dan sebagainya. Lepas itu dia akan beri label kepada kita. Awak adalah penyakit kanser tahap 3. Awak adalah penyakit kencing manis. Awak adalah pesakit darah tinggi. Kita dah dapat satu label di badan kita yang mana kita adalah pesakit, kan? Dan bila kita menjadi pesakit, sesuatu sakit kita dilabelkan sebegitu rupa, maka kita diberi ubat yang tidak akan menyembuhkan kita. Kalau kita kencing manis, kita makan ubat yang akan kita makan sampailah kita tidak ada lagi di dunia ini. Begitu juga dengan darah tinggi dan sebagainya. Begitu juga dengan kanser, tidak ada ubat yang lebih mengobatinya. Bila ada jantung ataupun paru-paru kita rosak, diserang kanser, kita tidak boleh dapat balik jantung ini 100%. Melainkan dia diganti dengan jantung yang baru. Buah pinggang. Kalau jantung ni kalau paru-paru ini kalau dibuang sebelah atau di sekitarnya tinggal sebelah, boleh kita hidup dengan sebelah? Tak tahu. Setengah orang boleh, setengah tak boleh. Tapi tidak boleh lagi kita ganti kalau benda itu dah rosak. Jadi apa yang boleh menggantikan benda yang rosak ini, sistem dalam organ yang rosak ni, ialah tadi, iaitu sel kita. Sel kita adalah satu-satunya bahan dalam badan kita yang boleh membaiki, repair, menyelamatkan, menjana semula organ-organ kita yang telah rosak. Seperti yang saya akan petik di sini ialah orang ini, insan ini yang bernama David Smith. Beliau telah menjalan seorang pencipta yang hebat, seorang ahli sains yang hebat yang telah menangi banyak anugerah yang telah diakui di seluruh dunia kehebatan beliau dalam segi sains, teknologi, engineering, magnetic engineering dan sebagainya. Dan beliau adalah pencipta produk Lightwave. Produk beliau ialah mengenai kehidupan, mengenai kesihatan, mengenai hidup lebih lama, hidup lebih muda, hidup lebih sihat. Dan saya petik penciptaan beliau daripada risalah ini, The Story of X39. Risalah ini telah pun pagi tadi Puan Sofia telah pun WhatsApp kepada semua ahli-ahli dalam kumpulan champion. Risalah ini ditulis oleh Dr. David Smith sendiri dan Dr. Stephen Halterwinger yang mempunyai 55 muka surat. Penulisan dalam ini sangat-sangatlah meyakinkan
Malahan saya sendiri membacanya, begitu juga isteri saya. Selepas kami membaca ini, kami begitu yakin bahawa apa produk yang dikeluarkan oleh Livewave ini sangat-sangatlah bermakna, berkesan bagi kita untuk meneruskan kesinambungan hidup yang sihat, yang lebih muda, yang lebih lama. Para semua ahli-ahli di sini, saya sarankan kalau ada masa, Google saja, type saja The Story of X39, boleh baca dalam internet, dan bacalah, dan anda akan teruja dengan apa yang telah dicapai oleh David Smith ini dan pencitraan di sini, dan juga akan meyakinkan, terutama kalau ada para doktor, kalau dibacakan artikel dalam perusahaan ini akan mendapat meyakinkan tentang kehebatan stem cell X39 dan sebagainya, dan produk-produk Livewave. Di dalam ini saya petikkan di muka surat 25 yang mengatakan, no physician in the history of humanity has ever healed a patient. Tidak ada seorang pun ahli pakar perubatan dalam sejarah manusia yang telah menyembuhkan seorang penyakit. Only the cells of the patient can heal the patient. Hanyalah sel-sel tubuh pesakit itu dapat menyembuhkan penyakit itu. Only cells know how to close wound. Hanya sel saja yang tahu bagaimana untuk menutupi luka. Understand what to do with insulin and how to destroy pathogen. Faham bagaimana untuk apa yang diperlukan dengan insulin dan bagaimana untuk menjahanamkan patogen-patogen ejen merosak ini. The best physician itu, paling baik seseorang doktor ataupun ahli physician perubatan boleh tahu ialah untuk mengubahkan halangan-halangan daripada sel-sel, iaitu dengan cara dia mengeluarkan bahan-bahan yang patogen tadi daripada sel-sel batu-batu kita dengan cara surgery, dengan cara pembedahan, atau memberi ubat-ubatan atau senjata, beri ubatan-ubatan lain supaya dapat membantu sel-sel kita untuk melawan, menyembuhkan penyakit itu. Jadi they live the fight against the disease to the cell. Harnessing the power of the cell is the fundamental basis of regenerative medicine. Memanfaatkan kuasa sel-sel ini adalah asas kepada perubatan regeneratif ataupun penjanaan semula. Maksudnya ialah kita boleh menjana semula, menghidupkan semula, memperbaikikan semula, mengadakan semula apa-apa organ yang rosak kembali baik 100% dengan menggunakan sel kita sendiri. Dalam penulisan ini, muka surat 39, Dr. David Smith menanya beberapa soalan kepada kita. Dokumen ini dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan setakat mana yang saya mampu. Soalan yang ditanyakan, apakah yang kita cari dalam kehidupan kita ini? Apa yang kita cari sebenarnya? Maukah anda kelihatan dan rasa lebih muda? Maukah jika tubuh anda lebih mengandungi otot daripada lemak? Maukah anda punya tenaga dan stamina yang berterusan? Maukah anda hidup tanpa sakit? Atau adakah setengah daripada anda yang inginkan tidur yang nyenyak dan nyaman? Sekiranya salah satu atau semua ini adalah kemahuan anda, maka anda sekarang berada di zaman dan tempat yang tepat. Livewave adalah jawapannya. Ini adalah kenyataan pertanyaan dia mengatakan sendiri bahawa Livewave adalah jawapannya. Bagaimana dia menjawab? Apakah jawapan yang diberikan? Kita tengok. Dalam muka surat 8, The Story of X39, beliau menyatakan stem cell dikatakan sebagai masa hadapan ilmu kesihatan dan perubatan atas sebab-sebab berikut. Nombor 1, stem cell mempunyai potensi menyembuh penyakit seperti Parkinson, diabetes, Alzheimer dan lain-lain. Stem cell boleh menyembuh dengan cepat sekiranya kulit kita terbakar, meredakan sakit dan juga menyelamatkan nyawa. Okay. Sekiranya kita sakit, dia boleh menyembuh dengan cepatnya. Dia boleh meredakan sakit cepatnya. Oleh kerana stem cell adalah pendahulu ataupun tunas kepada setiap sel dalam tubuh,
Stem-sel muda ini adalah atau tunasnya, maka wujudlah potensi menjana baiki kerosakan tubuh maupun keseluruhan anggota ataupun organ. Maknanya dia sel-sel ini adalah satu pendahulu yang akan dia akan tunas, di mana dia akan menyebabkan sel-sel lain bercambah dan boleh menjana semula, boleh regeneratekan tubuh-tubuh kerosakan organ ataupun walaupun anggota, walaupun tangan kita ini hudung, satu hari teknologi ini boleh menumbuhkan kekudungan kita dapat tangan yang baru. Mungkin satu masalah akan dapat, seperti juga cicak yang memutuskan ekornya bila dia diganggu, dan ekornya itu akan tumbuh semula, dan satu hari mungkin ini disebabkan sel-sel kajian yang akan mendalam akan dapat kita melakukan benda yang serupa. Stem cell mungkin boleh membantu kita untuk hidup muda lebih lama. Kita bukan boleh hidup lebih lama kerana ajal maut adalah di tangan Tuhan. Dia tak boleh mengatakan kita boleh hidup lama, tapi kita boleh hidup muda dengan lebih lama dan mungkin berupaya mengundurkan proses penuaan. Kita boleh patah balik daripada proses penundaan. Kita boleh melihat kelihatan muda walaupun umur kita 80 tahun. Kita melihat muda terang-tantang seperti umur 40 tahun. Ini dicantumkan dalam muka surat 8 juga. Sel-sel merupakan sel-sel muda di dalam organ darah dan saraf kita. Dia berubah menjadi tisu-tisu tertentu apa yang diperlukan. Maknanya kalau stem cell itu ialah liver cell, dia tidak akan berubah menjadi heart cell. Dia tidak akan berubah menjadi adipose ataupun lemak sel. Dia akan khusus kepada hal itu. Jadi apabila otak kita memberi isyarat bahawa kita perlu membaiki sistem kita di liver, sel kita yang rosak di liver, maka sel itu mempunyai kerangsangan-rangsangan tertentu dengan adanya peptide yang tertentu, maka dia akan mula bercambah. Okey, kita ada lebih cerita ni akan lebih saya terangkan bila kita tengok slide-slide seterusnya. Semakin umur kita meningkat, stem cell dalam badan kita menjadi semakin lemah dan tidak efektif. Pada umur 60-an, stem cell dalam badan kita menunjukkan aktiviti sangat sedikit, di mana pengeluaran bahan-bahan penumbuhan, growth factor yang diperlukan bagi membaiki tubuh menjadi kurang dan lambat. Ini umur 60-an. Okay. Kita ingat tadi, bermula daripada umur 25, 30, 40 dia dah mula menurun. Dan penurunan yang ketara dia nampak pada umur 60-an. Bila sampai 70-an, insya-Allah kalau kita sampai umur 70-an, hampir tidak ada aktiviti stem cell dalam tubuh badan kita. Maknanya our body stop. Badan kita berhenti daripada membaiki diri kita sendiri. Bayangkanlah badan kita sendiri tidak mahu lagi membaiki diri kita sendiri sebabkan stem cell ini tidak boleh beraktiviti lagi. Sebab itulah orang-orang tua lebih susah untuk sembuh dari apa-apa kecederaan. Ya, dalam muka surat 6 diterangkan cerita ini. Dan jadi sekiranya stem cell ni hebat sangat, kenapakah ia tidak boleh digunakan pada hari ini? Kenapa kita tidak boleh mendapat suntikan stem cell dari doktor? Sebab-sebabnya ialah berikut. Terapi stem cell tidak dibenarkan di kebanyakan negara. Terapi stem cell sangat berisiko tinggi. 30 peluang terjadi kerosakan pada tubuh kalau kita gunakan terapi stem cell. Peluang untuk berjaya juga dalam lingkungan 30%. Dan satu lagi, terapi stem cell sangat mahal. Terapi ini tidak praktikal untuk digunakan sebagai kebiasaan. Kenapa dicatatkan begini? Kerana stem cell bukanlah satu benda yang mudah untuk didapati. Stem cell yang kita dapat untuk manusia perlu digunakan untuk manusia, tapi stem cell yang dapat pada binatang tidak sesuai untuk digunakan pada manusia. Mungkin ada 1-2 pernah dilakukan tapi tidak sesuai. Stem cell yang kita dapat daripada buah-buahan, apple dan sebagainya juga tidak sesuai untuk dimasukkan dalam badan manusia. Walau kalau boleh pun ia tidak akan bertahan lama dan mungkin ia akan berisiko tinggi. Dan stem-stem tubuh manusia yang boleh didapati di harvest ataupun dituai daripada tubuh manusia adalah daripada tulang som-som. Ini pernah digunakan, stem cell itu disimpan dan disuntik balik untuk sesiapa yang
yang ingin mendapatkan rawatan stem cell tapi harganya sangat mahal. Dan ada pula kaedah sekarang ni stem cell ini dibuat reverse teknologi di mana dia ambilkan stem-stem yang tua diterbalikkan menjadi stem-stem muda. Dan ini telah diharamkan di banyak negara-negara kerana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berisiko tinggi dan hanya dijalankan di universiti dan di makmal tertentu sahaja. Semasa saya bekerja dengan syarikat Sime Plantation, saya terbabit dalam research tissue culture. Kaedah yang lebih kurang sama jugalah kita menggunakan kaedah ini, di mana kita menggunakan daun untuk mencambahkan benih tumbuhkan benih baru. Jadi disebabkan itulah maka stem cell ini masih lagi dalam kajian, dan sebab kerosakan kepada manusia sangat tinggi, maka tidak dibenarkan di banyakkan negara untuk kita menggunakan terapi stem cell ini. Dan stem cell terdapat di keseluruhan tubuh. Ianya kekal dormant sehingga diaktifkan. Maknanya dia tidak bercambah. Dia ada di seluruh badan tubuh dan tidak akan diaktifkan. Dia tidak aktifkan. Pengaktifan hanya berlaku sekiranya sel-sel khusus ada keperluan untuk menyelenggara atau maintain fungsi-fungsi organ. Maka otak akan memberikan isyarat supaya dikeluarkan stem cell. Tetapi pengaktifan stem cell juga berlaku apabila terjadi kecederaan pada tisu, dan apabila keupayaan untuk menghasilkan peptid dan asparagine masih ada. Maksudnya di sini bukan hanya sel itu saja yang perlu ada, tetapi keupayaan badan untuk menghasilkan peptid juga perlu ada. Barulah stem cell itu akan aktif. Perkataan peptid ini adalah ataupun peptida sangat penting lah. Yang penting perlu kita ingat kerana ia akan kita akan cakap pasal peptid ini lebih dalam lagi. Stem cell berupaya bercambah dan membaharui dengan sendiri. Akan tetapi apabila umur meningkat, bahan peptid yang diperlukan berkurangan dan keupayaan membaharui stem cell ini pun menurun mendadak. Jadi tubuh badan kita semakin tua, peptid ini akan berkurang. Keupayaan untuk menghasilkannya sangat berkurang. Maka kita tidak boleh mengaktifkan sel-sel itu untuk kita menyelenggara tubuh badan kita. Apabila sel-sel yang mati melebihi sel-sel baru, lalu organ pun mula mengejut, kesihatan akan merosot dan akhirnya jika organ tidak berfungsi, maka kematian menjemput. Okay. So ini boleh dibaca The Story of X39 page 15. Dr. Davidson berkata, I founded LifeWave into 002 as research company based on a new technology that I had invented and later patented for improving health with a new form of phototherapy. So berkata di sini, improving health with a new form of phototherapy. Kerana phototherapy ini adalah satu perkataan yang biasa yang pernah digunakan, tapi a new form of phototherapy adalah satu kaedah yang baru. We have now taken LifeWave into the next generation by utilizing this technology to increase the production of peptide called GHK-Cu, GHK copper, a naturally occurring material in the body proven to activate stem cell in the body. Jadi, dia menggunakan teknologi ini untuk mengeluarkan, untuk produce, untuk menghasilkan peptide called GHK. Okay, the new form of phototherapy. So kita akan lihat lagi. David saya mengatakan dia telah menemui kaedah manfaat kuasa peptida yang mempunyai banyak fungsi dalam tubuh badan. Salah satu fungsi yang penting adalah peptida berfungsi sebagai alat perhubungan komunikasi yang digunakan oleh tubuh bagi memulakan berbagai proses kimia termasuk penghasilan antioksidan, kawalan radangan dan pengaktifan stem cell. Jadi dia telah dalam research dia, dalam kajian dia telah dapat menemui bahawa fungsi peptide atau peptida dalam badan itu adalah sebagai alat komunikasi untuk memulakan proses kimia, biochemical process, termasuk
penghasilan antioksidan, kawalan radangan dan antioksidan, inflammation dan pengaktifan stem cell. Penemuan ini pada tahun 2019, stem cell X39, produk X39 ini dikeluarkan, dihasilkan pada 2019, ialah berbentuk patch yang berukuran 1 inci. Kita semua kenal dengan produk ini, dan inilah daripada kajian melebihi 20 tahun dan 80 kajian teknikal dan lebih 100 paten-paten yang telah dikeluarkan, barulah penemuan teknologi ini ditemui. Apakah produk X39 ini? Dia mengaktifkan penghasilan stem cell melalui peningkatan kandungan GHK copper peptide dalam darah, pembaikan kolagen dalam semua tisu, memati dan menghalangkan sel-sel kanser dari merebak. Paling penting sekali, kerana sel-sel yang mati itu kita tidak merebak kerana kita perlu mengaktifkan kandungan, membanyakkan kandungan GHK copper. Apabila kandungan ini bertambah, maka sel boleh membaiki, menjana sendiri, dan maka tidak adalah metastatik ataupun kematian sel-sel lain. Ya. Sel X39 ini dipakai di dua tempat yang disarankan, iaitu di XGV14, iaitu di belakang tengkuk, dan juga di CV6, iaitu 2 jari daripada pusat. Ya. Dan apakah lagi faedah penggunaan X39, iaitu ia melegakan kesakitan dengan pantas, dia mengurangkan keradangan, menyokong penyembuhan luka, tenaga dan kecergasan yang meningkat, ketenangan minda, meningkatkan prestasi kesukanan, menyembuhkan dengan pantas sampai bersenam, memperbaiki kesihatan kulit. Ini adalah sebabkan oleh pepsida yang ada dalam badan kita, dan juga stem cell sel dalam badan kita menjadi lebih baru, lebih muda dan lebih bekerja dengan lebih efektif. Kalau kita luka, tampalkan X39 di tempat luka, insya-Allah luka kita akan sembuh dengan cepat. Kalau ada bengkak-bengkak atau sakit-sakit macam ni, gout dan sebagainya, juga boleh digunakan X39 untuk menyembuhkan keradangan di sini. Ini adalah bukti-bukti penggunaan X39. Jadi apakah produk ini? Produk ini adalah satu kepingan substrat poliester yang mengandungi berbagai komposisi atom-atom kristal nano, iaitu saiz nano yang tidak nampak, iaitu kandungannya adalah amino asid, oksigen, elektrolit, air, gula, glukosa, dan dilitupi dengan kepingan polimer yang diselaputi kelaingan dengan pelekat hypoallergenic. So dia adalah satu kepingan bulat yang dapat ditampal di badan. Konsep yang digunakan ialah tenaga infrared dari haba tubuh, mengaktifkan kawangan produk tampalan, mengaktifkan nanokristal di bahan belakang itu. Gelombang cahaya atau sinar infrared melantun kembali daripada kulit, merangsangkan tisu-tisu surat saraf di tisu-tisu kulit, lalu menghasilkan bahagian kimia mengikut jenis dan komposisi bahan tampalan produk tersebut. Dan kandungan di dalam ini, komposisinya, persentasenya setiap satu adalah berbeza bagi setiap produk live yang dikeluarkan. Setiap kandungan atau komposisinya ialah untuk penghasilan produk-produk tertentu. Dan infrared spectrum also create photomodulation when applied to the skin, both animals and human. Ini diceritakan dalam page 18, The Story of X39, tentang photomodulation. Asasnya pada mulanya Dr. David Smith mendapatkan idea ini ialah sudah melihat cahaya matahari, di mana macam matahari di waktu pagi dapat merangsang produksi vitamin D. Vitamin D adalah antioksidan. Antioksidan dijadikan secara semula jadi disebabkan cahaya matahari menyentuh kulit kita, maka terjadilah satu tindak balas kimia dalam badan kita dan penghasilan vitamin D pun meningkat. Itu juga merawat kekuningan tubuh bayi ataupun jaundice, digunakan dengan menjemurkan bayi di matahari pagi. Manakala cahaya matahari di tengah hari pula, dia tidak merangsang antioksidan tapi mengeluarkan produksi bahan melanin.
Melanin adalah bahan yang akan menghitamkan kulit kita. Jadi kalau kita tengok orang-orang di barat suka berjemur di dalam matahari terik supaya dia menjadi lebih, badannya menjadi lebih gelap, dan tidak badan kimia dalam badan tubuh pun disebabkan oleh cahaya matahari. Maka inilah asas kepada fototerapi yang diceritakan tadi. Tapi apakah itu fotobiomodulasi? Kalau kita nak ceritakan di sini, maka ialah satu-satu statement saintifik yang begitu mendalam. Walau bagaimanapun ia adalah mengeluarkan foton-foton daripada infrared, visible infrared dan infrared dalam wavelength atau gelombang yang begini, maka dia akan mengeluarkan respon biological yang begitu berfaedah kepada tisu. Itulah photobiomodulation. Dalam The Story of Lightwave page 24, Dr. David Smith menyatakan Lightwave has pioneered the development of this technology that uses structured biomolecular nanocrystal to emit specific wavelength of light for the production of photobiomodulation effects in both human and animals. So mana dia, Lightwave menggunakan teknologi ini dengan menggunakan struktur-struktur nanokristal di dalam tampalan X-ray tadi untuk mengeluarkan spesifik, iaitu wavelength atau gelombang-gelombang yang spesifik, gelombang-gelombang cahaya infrared yang spesifik bagi pengeluaran efek photomodulation kepada human dan animal. So, kaedah photomodulation adalah kaedah yang digunakan dalam Lightwave. What does photomodulation do in the body? Increases production of multiple antioxidants, including glutathione. Photomodulation increase production of multiple antioxidants, including glutathione. Increase peptide production and release of signaling peptide in tissue. Exhibit anti-inflammatory effect, keradangan, and improve pain control. Increase production of ATP, energy. Increase protein synthesis, regenerate tissues. Okay, so inilah apa yang dilakukan oleh photomodulation. So, sebagai contoh di sini, kalau kita adakan infrared ataupun infrared ataupun near infrared, ia boleh membuat fotomodulasi efek kepada mitokondria yang akan mengeluarkan ATP ataupun adenosine triphosphate, di mana dua molekul ATP akan mengeluarkan satu molekul tenaga. So inilah konsep yang digunakan. Jadi fotomodulasi walaupun jarang didengar di Malaysia, tapi ialah satu konsep yang digunakan pakai dalam kaedah pengeluaran produk Lightwave. Seperti contoh aplikasi fototerapi ialah untuk bayi diletakkan di bawah cahaya, dan juga ada satu bilik untuk cahaya di mana boleh menyembuhkan apa-apa penyakit kulit dan sebagainya. Jadi setakat ini kita tahu kita menggunakan teknologi nano untuk kristal-kristal, menggunakan kaedah fototerapi untuk pemakaian penggunaan Lightwave produk, dan fotomodulasi untuk kaedah pengeluaran produk-produk seperti glutathione dan sebagainya. Dan satu lagi konsep juga adalah konsep akupunktur. Konsep akupunktur adalah konsep teknologi ataupun tradisi perubatan Cina di zaman silam, di mana penggunaan jarum digunakan untuk menyembuh penyakit-penyakit di zaman silam, dan telah diadaptasikan oleh Lightwave. Jadi gantikan penggunaan jarumnya dengan penggunaan tampalan Lightwave di titik-titik akupunktur atau akupressure tertentu. Jadi kaedah yang digunakan pakai ini adalah titik akupunktur. Titik akupunktur itu adalah daripada pengajian teknik perubatan Cina, tradisi Cina, dan tampalan Lightwave adalah teknik baru kaedah digunakan dan memberi hasil dan kesan yang terbaik tanpa jarum. Ini adalah titik-titik kaedah daripada akupressure yang digunakan pakai dalam tradisi perubatan Cina. Lightwave menyusahkan kaedah tanpa penggunaan jarum, tapi diganti dengan tampalan produk di titik tertentu. Umpamanya inilah GV, CV dan sebagainya, tampalan diletakkan di tubuh pressure tertentu mengikut keperluan. Dan kalau ini semua akan diceritakan lebih lanjut lagi dalam slide-slide yang akan datang. Dan inilah tempat-tempat tampalan yang disarankan yang paling berkesan untuk kita dalam tubuh badan manusia yang didapati daripada
perubatan Cina di masa lampau. Syarikat Lightway ditubuhkan pada tahun 2004 di San Diego, California, mempelopori teknik baru melawat penuaan. Teknik baru merawat penuaan, iaitu kita untuk memudahkan, meremajakan badan kita. Mengeluarkan berbagai produk Lightway berdaftar sebagai kelas 1 medical device di 79 negara, disokong oleh 80 kajian klinikal, dilindungi oleh 100 lebih patent di USA. Terus setakat ini begitu teguh, begitu kukuh dan begitu terjamin sekali dan boleh dipercayai. Produknya ialah mudah, senang dipakai, sesuai dipakai ke mana-mana untuk kembalikan nikmat sihat, keremajaan, kesempurnaan kesihatan yang berpanjangan. Boleh ditampal di mana saja mengikut titik-titik acupressure dan dibawa ke mana-mana. Ianya tidak invasif, tidak bertoksik, tidak transdermal, tidak mempunyai ubat-ubatan yang boleh beri kesan-kesan side effect ataupun kesan sampingan kepada badan kita. Tidak ada jarum atau suntikan yang dimasukkan, maka dia adalah selamat dan mampu digunakan. Ramai selebriti dan orang-orang terkenal menggunakan produk ini. Produk pertama yang dikeluarkan oleh David Smith dalam syarikat Lightway adalah dipanggil Energy Enhancer. Energy Enhancer ini adalah datang daripada dalam bentuk pasangan putih dan pasangan perang, iaitu pasangan tampalan putih diletakkan bahagian kanan badan dan tampalan perang di bahagian kiri badan, menghasilkan tenaga melalui pembakaran lemak tubuh sehingga 2 kali ganda pembakaran karbohidrat. Ini adalah satu kenyataan yang betul, kerana 1 gram lemak boleh mengeluarkan 16 kilojoule tenaga, manakala 1 gram karbohidrat hanya 7 atau 9 tenaga. Tapi di sini adalah bila menggunakan Energy Enhancer ini, dia akan merangsang pembakaran lemak lebih daripada karbohidrat, maka tenaga kita bertambah 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Tidak perlu ubat-ubatan atau minum suntikan untuk perangsangan. So di sini ini terhasil daripada kajian yang dilakukan dalam projek yang Dr. David Smith lakukan dengan tentera Marine Amerika Syarikat, di mana tentera-tentera ini yang bekerja di dalam submarine yang kecil, mini submarine di dasar lautan, begitu lemah sekali kerana kandungan oksigen, kerana tenaga mereka tidak cukup. Jadi mereka bergantung kepada steroid, kepada minuman gula-gula, kepada kafein dan sebagainya. Tapi apabila dihasilkan produk ini, kerana Dr. David Smith faham tentang penggunaan peptida dalam merangsangkan ATP dan tenaga, maka produk ini telah dihasilkan dan digunakan begitu jayanya, kemudian diambil oleh atlet-atlet dunia dan juga pasukan Olimpik Amerika Syarikat memakai produk ini untuk menambahkan tenaga dan daya tahan. Inilah meridian-meridian atau titik-titik yang disarankan untuk kita gunakan produk-produk ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kaedah ini akan merangsangkan energi atau tenaga pada kita. Dan siapa-siapa yang inginkan tenaga yang lebih, yang lesu, yang letih, saya rasa perlu disarankan menggunakan produk ini. Cubalah, anda akan tahu khasiatnya. Ini contoh cara pemakaiannya. Ini gambar-gambar atlet-atlet dunia yang menggunakannya. Ini adalah pengakuan daripada World Anti-Doping Agency, di mana menyatakan produk ini tidak berbahaya dan boleh digunakan sebagai dalam competitive sports dan tidak mengandungi bahan-bahan steroid dan bahan-bahan terlarang dan tidak diharamkan untuk penggunaan di sukan-sukan, termasuk sukan besar-besaran seperti Olimpik dan sebagainya. Ice Wave adalah satu produk yang untuk menahan kesihatan, membebaskan aliran tenaga tubuh secara semula jadi, untuk hidup tanpa sakit dan ketegangan. Tampalan Ice Wave berfungsi membuka dan memecah sekatan aliran tenaga meridian untuk melegakan sakit-sakit dan keradangan dalam masa yang cukup singkat, tanpa sebarang ubat penahan sakit dan ketagihan serta selamat digunakan. Ini paling berkesan sekali kalau sesiapa yang ada masalah sakit lutut, sakit pinggang dan sebagainya, sakit bahu sebagainya, boleh cuba menampalkan produk ini, dan dalam masa yang singkat kita akan merasa
kekurangan keredaan sakit-sakitnya. Inilah tempat-tempat yang disarankan untuk dilekatkan di lutut, di bahu dan sebagainya. Dan ada kaedah tertentu untuk menggunakan, yang dipanggil clock method ataupun Halti-Wenger method, di mana kita perlu mencari, katalah ini tubuh badan kita yang sakit, katalah ini di lutut, dan tempat sakit lutut diletakkan yang perang, yang paling sakit sekali. Kemudian yang putih tu kita letakkan di nombor 12 atau mengikut aliran pusingan jam, dan kita tunggu 10 saat sama ada sakit itu berkurangan atau tidak. Kalau tidak, kita ubahkan kepada pukul 3 dan cuba lihat sama ada sakit itu berkurangan atau tidak, dan kita cuba ukurkan sakit itu kurangan berapa persen, dan kita ubahkan lagi kepada pukul jam 6 dan jam 9, dan di dalam pusingan kita ini kita akan dapat satu titik di mana sakit kita paling berkurangan. Katakanlah di sini dia kurang 60%, sini dia kurang 30%, ni kurang 70%, ini tak kurang langsung, maka kita tengok di sinilah tempat yang paling kurang sakitnya, maka di sinilah kita kekalkan tempalan putih itu, the clock method. Ini saya pinjamkan daripada, minta izin daripada Dr. Wijaya Hartono Yahaya daripada Indonesia yang menceritakan tentang istilah sakit kepala. Saya mengambil slide ini daripada penceramahan beliau tempoh hari, dan slide ini menceritakan tentang sakit kepala adalah satu perkara yang berbahaya kepada kita, dan ada berbagai cara, berbagai jenis sakit kepala. Sama ada sakit disebabkan sinus, sebabkan cluster, sebabkan tension, sebabkan migraine sebagainya, kerana rasa sakit kepala ini boleh menyebabkan sakit yang lebih serius lagi. Ya. Sama ada sakit kepala atau kita merasa pusing dan melayang-melayang, ini perlu kita ceritakan kepada doktor yang merawat kita. Dan kita tahu sakit kepala ataupun nyeri kepala boleh menyebabkan tumor otak ataupun tension dan sebagainya, maka ini perlu diselidiki. Jadi sakit kepala yang berpanjangan itu perlulah mendapat rawatan yang lebih jauh, yang lebih dalam. Dan ini jenis-jenis sakit kepala yang boleh rosak dan irreversible. Dan sakit kepala ini yang saya ambil cerita ini kerana kita zaman sekarang ini kita banyak menggunakan handphone, menggunakan komputer, anak-anak kita menggunakan gadget-gadget ini, di mana sering mata kita dapat radiasi daripada gadget-gadget ini dan menyebabkan sakit kepala, sakit belakang, sakit tengkuk dan sebagainya. Dan ini perlulah kita rawat, bolehlah kita rawat dengan produk X39 ataupun produk yang lain-lain untuk melihat sama ada keberkesanannya, sama ada sel-sel kita boleh merawat sakit kepala ini supaya tidak menjadi lebih kronik lagi. Ada 7 cara untuk kita merawat sakit kepala, dan inilah tampalan-tampalan yang kita boleh gunakan, iaitu ICE L14, di TW5, di TW15 dan di beberapa tempat yang lain. Kita ubah-ubahkan supaya kita boleh dapat satu tempat yang mana bersesuaian dengan dapat meredakan sakit kepala kita. Ada 7 cara untuk kita merawat sakit kepala kita. Yang inilah satu sakit yang paling common, yang paling umum sekali, yang selalu berlaku pada semua orang, terutama orang-orang muda. Ion, satu produk yang boleh mengurangkan tekanan stres dan inflamasi, sangat berguna kalau kita ada bengkak-bengkak, ada keradangan. Kita tak tahu dalam badan kita radang di mana, radang di otak, radang di hati, radang di perut dan sebagainya. Radang ini bukanlah kita nampak dia bengkak, tapi mungkin kita batuk ada satu keradangan. Kita mempunyai sinus ada satu keradangan. So ini satu produk yang paling baik untuk kita melawan keradangan dan mententeramkan mood kita, yang kita boleh gunakan setiap hari. Inilah tempat-tempat yang kita boleh disarankan untuk kita meletakkan tampalan-tampalan produk Ion ini. Dan inilah satu kaedah yang diperkenalkan oleh Dr. Karen Kan, di mana kalau kita mempunyai penyakit yang tidak sembuh-sembuh, yang berulang-ulang, maka kita perlu melihat sama ada kita punya
otak kita adalah seimbang atau tidak. Brain balancing maknanya otak belah kanan kita dengan otak belah kiri kita tidak synchronize. Jadi kita perlu synchronizkan supaya ia boleh bersahaman, kerana disebabkan kita menggunakan banyak barang-barang elektromagnetik seperti handphone dan sebagainya, kerana kita mempunyai habit tidur yang tidak menentu, makan yang tidak menentu, minuman air yang tidak cukup, maka otak kita boleh tidak seimbangan. Jadi inilah titik-titik di mana kita boleh letakkan produk ion ini untuk kita menyeimbangkan otak kita. Salah satu titik-titik, atau kita boleh rotate dari tempat 1 ke 2 ke 3, dan kita guna pakaikan benda ini selama 1 minggu, 2 minggu ataupun sebulan, dan kita akan dapat merasai kesan dan sakit yang kita alami mungkin akan dapat dikurangkan. Ini adalah kita boleh tengok YouTube Dr. Karen Khan, dia akan menunjukkan cara-cara teknik-teknik untuk mengimami otak. Silalah layari YouTube untuk melihat bagaimana perkara ini dilakukan. Glutathione paling penting dalam badan kita kena ialah antioksidan. Antioksidan perlu untuk melawan patogen-patogen yang masuk dalam badan kita. Ia terhasil secara semula jadi dalam tubuh, tapi kalau tubuh kita makin lama makin tua, ia tidak cukup peptide untuk mengeluarkannya. Antioksidan utama yang perlu kita ada adalah glutathione, menyokong sistem imun, menyahkan radikal bebas toksin seperti logam merkuri berat. Di mana kita dapat logam berat dalam badan kita? Kita dapat daripada makanan kita, daripada produk-produk seafood ataupun produk laut. Kita boleh makan merkuri, lead, arsenik dan sebagainya adalah logam berat, dan baik untuk kita detoksifikasi, menyahkan barang toksik dalam badan kita, berkesan untuk batuk, asma, alergi dan lain-lain. Inilah free radical yang masuk dalam badan kita yang merosakkan, yang melawan antioksidan kita, di mana daripada cahaya matahari, daripada keradangan, daripada pemakanan, daripada mengisap asap rokok dan sebagainya, pollutan dalam diri yang kita selalu lalui dalam di dunia ini, di persekitaran kita, akan masuk dalam tubuh kita dan merosakkan sel-sel kita. Sel-sel kita menjadi oxidative stress, di mana normal sel akan di-attack ataupun ditentang oleh free radical tadi, dan menyebabkan sel kita menjadi stres dan tidak boleh berfungsi. Free radical inilah satu atom yang mempunyai elektron yang bebas, di mana kita punya antioksidan ini, dia baik hati, dia akan donate ataupun dermakan satu elektron untuk free radical ini. Tujuannya untuk radikal ini tidak menjadi liar, jadi dia akan stable. Maka bila dia stable, dia tidak akan merosakkan, dia tidak akan attack kita punya antioksidan dan sel-sel lain. Tetapi sekiranya antioksidan kita dalam badan kita ini kurang, tak cukup, maka free radical ini banyak, maka kita tidak dapat melawan. Sebab itulah kita perlukan glutathione, perlukan kita tambahkan antioksidan dalam badan kita supaya kita sentiasa dapat melawan dengan radikal-radikal yang masuk dalam badan kita, maka badan kita tidak akan tercemar. So itulah kegunaan mustahaknya kita meningkatkan glutathione ataupun antioksidan badan kita. Antioksidan kita boleh dapat daripada pemakanan, daripada buah-buahan, daripada vitamin C dan sebagainya. Tapi cara yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling berkesan ialah glutathione, kerana dia boleh meningkatkan kandungan antioksidan badan kita sebanyak 300%. Dan kajian menunjukkan bahawa glutathione semakin berkurangan dengan peningkatan usia, perlu diganti dengan suplemen. 10% penyerapan dalam masa 30 hari. Jadi suplemen tidak dapat membantu. Tapi tampalan live wave glutathione meningkatkan 300% dalam masa 24 jam. Jadi kita perlu, ini sangat-sangat perlu, semakin usia kita tua, semakin kita dicemar dengan virus Omicron dan sebagainya, kita perlu memakai tampalan glutathione supaya kita selamat daripada agen-agen perosak yang menjahannamkan kesihatan kita. Ini adalah tempat-tempat yang disarankan. Saya suka letakkan di bawah pusat di sini.
Ini untuk kalau kita batuk, keradangan, kita asma dan sebagainya. Sini pun juga untuk asma. Inilah tempat-tempat yang lungs and liver are very important untuk kita letakkan glutathione. Kita perlu memakainya kalau disarankan pada setiap 5 tempat ini, kita pusing-pusing, kita ubah-ubah setiap hari selama 5-7 hari supaya dapat menambah yang maksima. Kalau kita ikut cara ini, insya-Allah kita akan dapat manfaat yang paling maksima. Carnosin, satu produk yang sangat-sangat baik, juga perlu digunakan bersama-sama dengan glutathione, dengan ion dan sebagainya, terhasil cara jalan tubuh badan kita, di otot-otot, di bahagian mata, di bahagian otak, banyak dihasilkan carnosin. Tetapi apabila kita meningkat usia, produk bahan ini juga akan berkurangan. Maka perlulah kita diganti, kerana tubuh kita tidak akan mengeluarkan lebih banyak carnosin kerana kita telah makin tua. Ini menyebabkan kita boleh diselaputi plak yang menyebabkan Alzheimer, kita pelupa dan sebagainya. Jadi dia boleh mengembalikan sel tua menjadi sel muda, mencepatkan penyembuhan luka, mempunyai sifat-sifat anti penuaan dan penambahan carnosin melalui pil tidak cukup manfaatnya. Maka kalau kita nak menjaga keseimbangan tubuh kita untuk menjaga kelihatan muda dan bertenaga, untuk kita cepat menyembuhkan luka, dan luka bukan luka di luar saja, luka di dalam yang kita tak nampak ya. Jadi maka kita perlu menggunakan carnosin secara berterusan setiap hari. Ini tempat-tempat yang disarankan untuk kita tampalkan produk carnosin ini. Dan ini yang saya suka ialah SP6, satu lagi produk hasil daripada LifeWave yang merangsang bagi mengawal selera makanan. Bagi untuk penurunan berat badan, produk ini dapat membantu kita, tetapi bila kita menggunakan produk ini, dia membantu keseimbangan hormon dalam pencernaan, melengkapkan program penurunan berat badan. Tapi kita janganlah bergantung sangat ke produk ini semata-mata. Kalau kita tidak disiplin, kita mestilah disiplin bila kita pakai produk ini, maka dia akan semula jadi mengawal nafsu kita untuk makan, dan kita perlulah bertahan supaya tidak mengambil bahan-bahan lain seperti gula-gula, bahan-bahan manis dan sebagainya, kerana itu tidak akan membantu. Ataupun kita tidur terlalu banyak, dia tidak ada exercise, jadi dia tidak akan membantu. Jadi sia-sia saja kita pakai produk ini walaupun dia sangat bermanfaat. Lagi satu, dia juga boleh meningkatkan fungsi hati, pankreas dan ginjal sebanyak 97%, meningkatkan fungsi thyroid dan usus dan hypothalamus sebanyak 80%, meningkatkan kelanjaran lagi 75%. So produk ini bukan saja setakat menahan selera makan, dia memberi manfaat kepada organ-organ lain. Jadi ini juga yang perlu kita pakai bersama-sama dengan glutathione, ion, carnosin, X39 dan sebagainya. So inilah tempat-tempat yang disarankan. Kita ada buklet-buklet tertentu apabila kita melanggan produk ini, dan ia menunjukkan tempat-tempat titik-titik acupuncture yang boleh kita gunakan produk ini. Dan inilah yang saya tidak pernah guna produk ini, Silent Night, dikatakan solat yang paling mujarab untuk kita dapat tidur nyenyak, meningkatkan jangka waktu 66% tanpa menelan pil atau mengambil ubat-ubatan, menyenyakkan tidur hingga ke tahap delta, di mana tahap kita bermimpi. Kalau menurut Dr. Karen Ken, dia mengatakan kalau kita tidur dan kita tidak mimpi, maknanya kita tidak sampai lagi tahap delta. Tahap delta tahap kita bermimpi. Jadi bila kita bermimpi waktu tidur, maknanya kita adalah tidur yang nyenyak. Ya. Dia juga melengkapkan melatonin dalam badan kita. Inilah tempat-tempat yang selalu ditampalkan produk Silent Night. Dari sini, apabila kita sakit, kita ada protokol-protokol tertentu untuk kita tampalkan produk-produk yang kita LifeWave ini. Dan ini boleh didapati daripada buku-buku dan daripada website-website tertentu yang disediakan oleh LifeWave. Kita ada 7 cara untuk kita mengubati atau merawat
sakit-sakit yang kronik, yang sakit-sakit punya sakit di kidney, bahagian ginjal ke, bahagian lutut ke, bahagian perut ke dan sebagainya. Kalau sakit-sakit kita kronik, maka kita boleh gunakan salah satu kaedah ini di mana dia memberi kesan yang sangat baik. 98% penggunaan kaedah-kaedah ini menyembuhkan orang yang menanggung sakit. Inilah risalah-risalah buku-buku yang boleh kita dapat di dalam internet yang kita beli secara online, yang boleh membantu kita untuk melihat protokol-protokol di mana kita boleh meletakkan, tampalkan produk-produk labih ini, cara-cara untuk kita detox, cara kita untuk melawan sakit dan sebagainya. Dan juga ini adalah training manual yang perlu kita ada, dan bolehlah tuan-puan bertanya kepada upline ataupun leader-leader masing-masing di mana mendapatkan produk-produk ini. Dan inilah Zumina boleh kita ikuti untuk kita mendapatkan lagi perbincangan di antara apa-apa soalan yang kita ada. Ini yang paling utama daripada Dr. Roy Sugiano di Amerika Syarikat. Zumina diadakan pada setiap minggu, sinaran tim di Malaysia pada setiap minggu, dan juga tim champion tim kita sendiri. Ini adalah juga YouTube di mana kita boleh mendengar penerangan-penerangan daripada Dr. David Smith, daripada Mr. Lee Jun Long, seorang SPD di Malaysia, dan Dr. Karin Khan dan lain-lain lagi. So ini akan menambahkan lagi ilmu kita tentang penggunaan produk Livewave dan penghasilan produk Livewave. Sekiranya kita mendapat pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang kita kenali yang kita sayangi mempunyai produk penyakit-penyakit seperti ini, lupus, penyakit ginjal, kencing manis, kanser, stroke dan sebagainya, maka kita perlu awas supaya tidak membuat tuntutan perubatan, supaya kita tidak boleh mengatakan produk kita boleh menyembuhkan kencing manis, menyembuhkan kanser, menyembuhkan ginjal. Tidak, tapi produk kita boleh membantu meningkatkan sel-sel kita sendiri untuk melawan untuk penyakit-penyakit sel-sel yang rosak, membina kembali organ-organ yang rosak. Dan apa yang perlu kita lakukan kalau kita berhadapan dengan masalah begini, maka kita berilah penerangan cukup yang lengkap tentang teknologi dan produk Livewave. Kita ceritakan dengan lengkap. Kita mulakan dengan X39 selama 5-7 hari supaya apa-apa krisis ataupun healing crisis yang ada ataupun tindak balas yang ada pada pesakit itu akan dapat kita lihat dan kita dapat atasi. Kita beri penerangan tentang krisis penyembuhan. Kita teruti dengan gunakan detox protokol 3 pusingan atau detox protokol YH rotation. Dapatkan nasihat daripada upline yang berpengalaman. Gunakan protokol khusus yang terdapat dalam training manual dalam buku. Bawa bincang dalam Zumina dan mungkin masalah yang lama untuk menyembuh. Jadi kita meyakinkan seorang pesakit itu tentang produk ini dan apa produk ini boleh lakukan pada dirinya, dan kalau dia bersetuju, kalau dia sanggup dan sabar, maka insya-Allah dia akan mendapatkan kesembuhan. Dan inilah lagi lain-lain cara-cara untuk menggunakan produk ini untuk high blood pressure, diabetes, kolesterol dan sebagainya, sistem-sistem imun untuk COVID dan sebagainya. Inilah lagi gambar-gambar tentang penampalan produk Livewave untuk kidney protokol, diabetes protokol dan sebagainya. Ini bukan untuk menyembuh dan ini untuk membantu. InsyaAllah akan dapat memberi manfaat. Sekarang ini untuk COVID ada juga protokol-protokol yang disarankan yang pernah digunakan dan telah pun berhasil. Ini paling-palingnya ialah kita setiap orang yang melanggan produk ini perlulah melakukan detox sama ada menggunakan YH protokol ini, YH Vortex ini, atau menggunakan opening the four gates yang untuk kita merawat atau memperbaiki the vital organs kita dalam badan kita untuk memulakan proses penyembuhan. Kalau kita tidak tahu apa yang kita nak buat, kita buatkan yang ini dulu. Dan peranan produk Livewave dan penyakit. Livewave secara teknologi dan maupun melalui produknya tidak membuat tuntutan atas barang penyembuhan penyakit, akan tetapi penggunaan produk Livewave ke atas tubuh manusia semata-mata untuk tujuan mengaktifkan sel stem serta menghasil tindak balas kimia melalui teknologinya bagi membolehkan tubuh membaiki kerosakan organ secara semula jadi supaya tubuh menjadi muda serta sihat berpanjangan. Bagi tujuan ini, protokol-protokol diwujudkan bagi membantu
pengguna menggunakan produk Liveway dengan betul dan berkesan. So inilah yang perlu kita terangkan, apakah produk Liveway ini yang akan lakukan kepada setiap orang yang menggunakannya. Jadi kembalikanlah dan kekalkanlah nikmat sihat supaya kita akan hidup muda dengan lebih lama dan tidak berpenyakit di usia tua. Kita doakan dengan mengucap Allahumma inni as'aluka alfiyah jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.